Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid tahun 4 Sakura? Okey, cikgu mendoakan awak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama dengan keluarga dan jaga kesihatan masing-masing, jaga diri, jaga SOP. Okey, baiklah murid-murid, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik atau tajuk kita yang kelima, iaitu tajuk panjang, jisim dan juga isi padu cecair. Okey, untuk makluman semua, hari ini kita akan fokus kepada tajuk panjang saja dulu, iaitu 5.1 panjang, di mana dalam subtopik yang kita akan sentuh pada hari ini, yang pertama ialah 5.1.1 mengenal unit panjang, milimeter dan kilometer. Yang seterusnya 5.1.2 menyatakan perkaitan melibatkan unit ukuran panjang, milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer. So hari ni kita punya tahap penguasaan kita adalah TP1. Jadi pelajaran kita hari ni adalah pelajaran yang mudah sajalah, tak susah pun. Okey, tanpa kita pergi jauh sikit, tuliskan dulu hari ni, iaitu hari ni kita punya hari iaitu hari Isnin. Dan tarikh kita pada hari ini ialah 20 hari bulan September. (2021). Okay. Baiklah murid-murid, mari kita tengok bersama-sama latihan 1. Lengkapkan pernyataan di bawah ini. Sila rujuk buku teks matematik tahun 4, muka surat 171 dan 172. Kita tengok soalan yang pertama, soalan A. Dalam soalan A ini, kita dapat lihat di mana ada sebatang pensel dan juga sebatang pembaris yang diletakkan di atas satu permukaan. So dekat sini kita dapat lihat seorang guru ni dia tanya panjang bagi pensel ialah berapa mm. Okey, sebelum kita jawab soalan ni, kita tengok dulu maklumat ataupun info yang pertama ya. Simbol bagi milimeter ialah, okey, so kita akan isikan kat sini apakah simbol yang digunakan untuk milimeter. Okey, simbolnya adalah mm. So kita tulis kat sini mm. Milimeter digunakan untuk mengukur objek yang kecil atau, okey, boleh tengok dalam muka surat 171 dan 172. Kecil atau pendek. So kita akan gunakan unit yang untuk objek ataupun benda yang pendek atau kecil, kita akan guna unit milimeter. Nama ringkas dia atau simbol dia adalah mm. Okey, so cikgu ni, kita tengok soalan cikgu ni cakap panjang bagi pensel ialah berapa mm. Okey, bila kita nak ukur, kita kena pastikan permulaan ukuran kita mesti start dengan kosong. So yang kat sini adalah kosong. Okey, ni adalah kosong. So maknanya ni adalah, so ni 1, nampak ni yang kecil ni kan, 1, 2, 3, 4, yang panjang sikit ni 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ini adalah 10 apa? 10 mm. Sebab kat sini dia tulis kat ini unit mm. So ini 10 mm, ini 20 mm dan seterusnya. So kalau awak tengok dekat sini, pensel ni kita letak dekat kosong ya, mesti permulaan dia mesti kosong. Kemudian kita akan tengok paling hujung sekali. Kemudian kita buat garis putus-putus ni. Kenapa kita buat garis putus-putus ni? Supaya kita mudah untuk baca. So kita dapat tengok dekat sini panjang bagi pensel ialah berapa? Ya, jawapan dia ialah 60. So kita tulislah kat sini 60 mm. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Jika tadi kita berkenalan dengan unit milimeter untuk mengukur objek yang kecil atau pendek, kita berkenalan pula dengan unit yang seterusnya. Ini cikgu lelaki, tadi cikgu perempuan, sekarang cikgu lelaki pula. Okey, cikgu lelaki tu, kita tengok dulu soalan info ni dulu Okey, so kita dapat tengok dekat sini adalah signboard ataupun papan tanda jalan lah, di mana exit 135 persimpangan Gopeng, lebih kurang 1 kilometer lagi.
Okey. So Gopeng, Jeram, Batu Gajah 1 kilometer lagi. Kita dapat lihat signboard ni dekat mana? Ya, dekat Lebuh Raya. Okey. So kita tengok apa soalan ni cakap. Simbol bagi kilometer, ejaannya KILOMETER, ialah apa dia? Simbol dia. Ya, simbol dia ialah km. So tulis kat situ km. Kilometer digunakan untuk menyatakan atau untuk mengukur jarak antara dua tempat yang jauh. Okey, kita menggunakan unit kilometer untuk mengukur atau menyatakan jarak antara dua tempat atau dua titik dan sebagainya yang jauh. Kita tak sesuai guna milimeter. Milimeter untuk benda yang kecil. Tapi untuk kilometer untuk yang jauh, besar dan sebagainya lah. Tapi selalunya untuk jarak yang jauh. Okey. Tengok dekat sini. Soalan Cikgu Laki ni tanya. Jarak susul keluar ke persimpangan Gopeng ialah berapa kilometer? So tengok kat sini pun boleh nampak kan. 1 kilometer lagi. So jawapan dia adalah 1 kilometer. Very easy. Sangat senang soalan ni Okey. Kita pergi kepada soalan ataupun penilaian kat bawah pula. Okay, dia kata, berikan contoh objek lain yang boleh diukur dalam unit milimeter atau mm. Okey, awak boleh bagi macam-macam jawapan. Okey, tapi cikgu akan berikan 2 jawapan dekat sini. Okey, so cikgu akan tengok jawapan daripada murid-murid yang lain. Tak semestinya awak ikut jawapan cikgu. Awak mungkin ada idea lain. Okey, tak ada masalah. Tapi cikgu akan bincangkan 2 sahaja di sini. Okey, yang pertama kita akan tulis ketebalan. Pernah tahu kan apa perkataan ketebalan? Ketebalan. Contoh ketebalan kamus. Pernah tengok kamus kan? So kamus ada ketebalan dia, betul tak? Buku tu tebal mana? So kita menggunakan unit milimeter untuk mengukur ketebalan kamus. Sebab kamus tu dia punya ukuran dia tidaklah besar sangat. Tidaklah terlalu tebal sangat. Tapi kita menggunakan unit milimeter. Apa lagi yang sesuai untuk menggunakan unit milimeter? Okey, cikgu tuliskan kat sini Panjang lidi. Tahu tak lidi? Tahu kan? Atau lidi sate. Boleh. Ada macam-macam sebenarnya. So cikgu tulis kat sini lidi sate lah. Okey. Okey, sebenarnya ada banyak lagi jawapan-jawapan yang relevan, jawapan-jawapan yang diterima. So awak boleh berikan contoh-contoh lain sekiranya awak rasa awak nak memberikan idea ataupun cadangan objek lain yang bersesuaian. Okey, kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Ini pun latihan yang sangat senang. Kita tengok latihan 2. Okey, nyatakan ukuran menggunakan simbolnya. Maksudnya dalam soalan ini dia minta awak tulis dalam simbol. Tadi kita dah belajar kan simbol dia ada 2 saja, iaitu apa dia? Okey, milimeter dan satu lagi apa dia? Kilometer. So maknanya 2 benda ni lah kita akan guna kejap lagi. Okey, milimeter untuk unit yang pendek ataupun kecil. Ini adalah untuk jarak antara 2 destinasi atau 2 tempat yang jauh. Okey, kita tengok soalan A. Haziq dan Damia Kalisa menyertai larian gaya hidup sihat sejauh 5 km. Okey, so soalan kata 5 km ditulis bukan tulis kilometer saja, kena tulis 5 tu juga. So tulis 5 km. So inilah simbol dia sekali dengan nombor dia Sangat senang soalan ni. Satu tipis 1 je. Okey, soalan B. Panjang projek Lebuh Raya Utara Selatan atau nama pendeknya PLUS ialah kira-kira 847.7 km. PLUS ni adalah salah satu dia punya projek kerajaan di mana menghubungkan Bukit Kayu Hitam di arah utara dan juga pergi ke arah Johor iaitu di bahagian selatan. So panjang dia 847.7 km. Panjang ya. Okey, so kita tulis dalam simbol dia 847.7 km ditulis 847
perpuluhan 7 kilometer. So macam ni. Sangat senang. Okey. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan C. Okey. Soalan C. Bee hummingbirds merupakan spesies burung terkecil di dunia. Ni burung bee hummingbird So mungkin siapa yang tak pernah tengok ni, tengok ni. Inilah burung bee hummingbirds. Panjang tubuhnya hanyalah sekitar 60 mm sahaja. 60 mm ni berapa sentimeter? Nanti kita belajar nanti Okey, 60 mm saja. Maksudnya tidaklah terlalu besar. Kecil saja. Awak boleh tengok dalam pembaris tadi. Cubalah awak tengok pembaris 6 mm tu panjang mana. Okey, kita tengok sikit fakta tentang burung hummingbird ni. Burung hummingbird banyak ditemui di kawasan beriklim tropika dan subtropika. Okey, negara kita ni adalah negara yang beriklim tropika. Okey. So kita tulis kat sini 60 mm ditulis 60 mm. Sangat senang. Senang saja kan? Okay, so kita garislah benda ni juga ya. Maklumat. Okey, seterusnya soalan D. Okey, kita pergi kepada soalan D pula. Okey, diberikan satu gambar kepada awak iaitu gambar klip kertas. Panjang klip kertas ini ialah 48 mm. Sebab klip kertas kan kecil je kan. So kita guna unit milimeter. So 48 mm. Panjang klip kertas ialah tulislah kat sini 48 mm. Sangat senang. Okey, soalan seterusnya E. Pernah tengok kan benda ni? Okey, ramai yang sebut apa? Ubat stapler. Tapi nama betul dia sebenarnya bukan ubat stapler. Nama dia ialah dawai kokot. So siapa yang belajar reka bentuk dan teknologi dia tahu ini adalah dawai kokot. So dawai kokot ni dia punya saiz dia ialah 5 mm. Tulis 5 mm. Senang saja kan? Okey, soalan E dah selesai. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan F. Okey, soalan F ialah gambar garfu. So garfu ni panjangnya ialah 85 mm. So kita tulis kat sini panjang garfu ialah 85 mm. Sangat senang. Okey, soalan G pula adalah ketebalan buku. So ketebalan buku dia tulis kat sini 30 mm. So kita tulis dalam bentuk simbol. Ketebalan buku ialah 30 mm. Okey. Senang je kan? Okey. Settle dah soalan yang tu. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ketiga. Latihan ketiga Lengkapkan peta TT berkaitan atau perkaitan antara unit panjang. So seperti mana yang kita tahu, unit milimeter dan sentimeter ni sebenarnya dia ada kaitan. Okey, nanti cikgu akan ajar macam mana nak buat penukaran unit ni. Tapi sekarang kita hanya perlu kita menghafal dulu Kita menggunakan latih tubi dulu ataupun drilling untuk kita menghafal. Kalau satu tengok kat sini, kita dapat tengok dah pattern dia punya corak dia kan. Okey, mesti awak boleh jawabnya. Soalan ni pun sangat senang. Okey, kita tengok kat sini 1 cm. Soalan A ialah sama dengan 10 mm. Sangat senang. 1 cm sama dengan 10 mm. Okey, untuk soalan yang kedua, 20 cm. Okey. Ada kesilapan sikit lah kat sini. Sebenarnya ni kan sentimeter Ni sebenarnya adalah milimeter. Silap. Mohon betulkan. 10 mm sama dengan berapa sentimeter? Ya, jawapan dia ialah 1 ke 2? 2 lah. Okey, 2 cm. Okey, 20 mm sama dengan 2 cm. Okey, soalan seterusnya. 3 cm sama dengan berapa milimeter? Ni 10. Yang ni 20. So sini of course lah 30. Okey, so jawapannya adalah 30 mm. Senang saja kan? Okey, soalan seterusnya, soalan B. 40 mm sama dengan berapa sentimeter? Okey, jawapannya adalah 4 cm. Okey, 5 cm sama dengan berapa milimeter?
Okey, 50 milimeter. Senang je ni soalan dia. Okey, soalan seterusnya. 60 milimeter sama dengan berapa sentimeter? Alright, 6 sentimeter. Okey, soalan seterusnya. Soalan C. Berapa milimeter sama dengan 7 sentimeter? Alright, 70 milimeter. Very good. Soalan seterusnya. 80 milimeter sama dengan berapa sentimeter? 8 sentimeter. Okey, soalan seterusnya. 9 sentimeter sama dengan berapa milimeter? 90 milimeter. Okey, so kita belajar sampai 90 je dulu. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi ini kita nak drilling dulu. Kita hafal dulu apa yang cikgu ajar tadi. Okey, buat pembetulan sikit soalan ni. 20 milimeter bukan sentimeter 20 milimeter sama dengan 2 sentimeter. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan D, E dan F. Okey, kalau tadi kita belajar tentang sentimeter dan milimeter kaitannya, so sekarang kita belajar kaitan antara kilometer dan meter pula. Okey, so macam mana kita nak jawab ni? So kita tengok sama-sama Okey, 1 kilometer ialah sama dengan 1000 meter. Jadi 2000 meter sama dengan berapa kilometer? Okey, good. 2 kilometer. Soalan seterusnya, soalan yang berikutnya 3 kilometer sama dengan berapa meter? Dia 1000, 2000. So sini. Alright, 3000 meter. Tuliskan 3000 meter dekat sama dengan 3 kilometer Okey, soalan E pula 4000 meter sama dengan berapa kilometer? 4 kilometer. Okey, berikutnya 5 kilometer sama dengan berapa meter? Alright, 5000 meter. Okey, soalan berikutnya 6000 meter sama dengan berapa kilometer? 6 kilometer. Okey guys, sikit lagi soalan kita yang terakhir, soalan F. Berapa kilometer? Berapa meter untuk 7 kilometer? 7000. Tulis 7000 7000 meter. Simbol mesti tulis M ni. Kalau tak ada simbol salah. Okey, wajib tulis simbol dia. Okey, next. 8000 meter sama dengan berapa kilometer? Alright, 8 kilometer. Dan yang terakhir sekali, 9 kilometer sama dengan berapa meter? Very good. 9000 meter. Okeylah murid-murid, kita dah selesai dah menjawab semua soalan yang diberikan kepada awak tadi. So macam mana? Susah ke senang? Senang saja kan? Okey, so maknanya kalau awak boleh menjawab semua soalan ni dengan betul, awak layak menerima TP1. Iaitu awak dah berjaya mengenal unit panjang milimeter dan kilometer, tahu simbol dia macam mana. Milimeter ni guna untuk apa dan kilometer ni guna untuk apa. Dan yang seterusnya, awak telah tahu menyatakan perkaitan melibatkan unit panjang, milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer iaitu TP1. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.